Nasrul, siapa yang uh, menyediakan deductible ni? 5,000 tu disediakan oleh siapa? Yazid? Siapa? Menarik nih kelas, sebab dia bukan untuk kita jawab SPM saja, tapi untuk kamu punya kehidupan. Company, okay, itu kamu punya idea lah kan? Okay, jadi sebenarnya deductible ni kita sendiri yang bayar. Kita. Okay, pemegang polisi. Okay, kita adalah sebagai pemegang polisi. Okay, maksudnya dengan nilai insurans kita tu 420,000 kan? 420,000 tapi deductible kita 5,000 saja kan? Maksudnya 5,000 tu tidaklah besar untuk nilai rumah yang 420,000, betul atau tidak? Okey, jadi macam mana pengiraannya? Okey, untuk soalan pertama cikgu akan tunjukkan lah. Okey, cikgu akan tunjukkan. Jadi lepas ni kamu boleh tengok rakaman malam ni dan ada juga YouTube yang cikgu sediakan khas untuk soalan ini sahaja. Cikgu telah susun ya. Okey, jadi untuk mengira soalan ni kita bermula dengan co-insurance-nya adalah 80%. Bukan 100% 80% saja kelas. Sebab itu insurans ni bukan untuk keuntungan tetapi untuk apa? Untuk mengcover kerugian. Itu tujuannya insurans apa? Itu tujuannya insurans tu kita ambil lah. Bukan untuk keuntungan tapi untuk mengcover kerugian. Okey. Jadi 80% darab 420 berapa tu kelas? 80% darab dengan 420,000. So kita dapat 336,000, betul? Semua dapat 336,000 kan? Okey, tetapi kan ada deductible ni. Deductible ni kita sudah bayarkan, jadi kita tolak dengan 5,000. So berapa kita dapat? 33100, betul atau tidak? Okey, 33100. Jadi jawapannya adalah A. Okey, clear ke cikgu punya penerangan tu? Okey, jadi soalan insurans ni kamu kena banyak training. Sebab bentuknya sangat berbeza-beza kelas. Sangat berbeza-beza. Okey? Jadi soalan pertama ni cikgu sudah tunjukkan. Jadi cikgu explain lagi sekali boleh? Okey, untuk bentuk soalan begini mengenai insurans kebakaran ni, okey, nilai boleh insuransnya adalah 420,000 dan co-insurans-nya adalah 80% daripada nilai boleh insurans tersebut. Kenapa bukan 100%? Sebab insurans bukan untuk keuntungan. Okey, jadi selepas kita kira 80% darab 420,000, kita pun dapat nilai, kita tolak dengan 5,000 sebab 5,000 itu yang sudah kita bayar sebelum ini. Okey, jadi nilai yang pampasan yang boleh diterima adalah 331,000. Okey, clear untuk soalan jenis ini. Jadi nasihat cikgu nanti kalau sudah dekat exam, kamu bolehlah tengok balik YouTube yang cikgu sediakan insurans sahaja. Contoh-contoh soalan. Okey? Settle lah di situ. Okey. Cuba tengok soalan 2. Okey. Ini agak simple. Jadi cikgu minta kamu cuba jawab kelas. Okey, cikgu minta kamu cuba jawab soalan SPM 2 ni. Okey, baca cikgu bagi 2 minit. Okey, 7.38 hingga 7.40. Okey, cuba kelas. Terus kira ya. Cikgu rasa ramai lemah lagi insurans. Kena pantas banyak kita mau cover malam ni ya. Boleh share jawapan dalam ruangan chat ya. C, okey. Terima kasih kerana mencuba. Okey, terima kasih Fazli. Okey, so rata-rata telah memberikan jawapan C. Untuk ini very simple.
Okey, kita baca soalan ni, kita hayati soalan ni, Manlah tahu kan, sama seperti soalan SPM yang akan kita temui bulan 3 nanti. Puan Lisa memiliki sebuah rumah banglo yang punya nilai boleh insurans adalah sebanyak 500,000. Rumah tersebut diinsurankan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurans 70% daripada nilai boleh insurans. Maksudnya yang boleh diinsurankan adalah 70% daripada nilai rumah tersebut. 500,000 kan? Jadi bila kamu tekan kalkulator, berapa nilai yang kamu dapat? 70%, 70% kamu darab dengan 500,000. Harga rumah begitulah sekarang ya kelas. 350,000. Tahniah, ini very easy lah. Jadi maksudnya at least kamu sudah pernah melalui menjawab soalan macam ni sebab kita sudah training. Ya, dan untuk pengetahuan kamu, rumah-rumah sekarang ni memang sangat mahal-mahal lah. Tadi baru cikgu cerita dengan kawan cikgu, dia isteri suaminya orang Pahang, dia orang Perak, dia beli rumah di Pahang. Cikgu tanya berapa harga rumah ni? 3 tingkat kan? Ada lift, 1.2 juta dia kata rumahnya. 1.2 juta ya kelas. Cikgu tidak mampulah membeli rumah 1.2 juta. Ya. Okay, jadi begitulah nilai harga rumah ya sekarang. Okay, kita teruskan kelas. Alright, mari kita tengok soalan ini. Ini very easy. Cuba tengok soalan di kelas. Ya, 3 tingkat Aiman. Ada lift. Okey, mari kita tengok soalan ini. Cikgu tengok kamu boleh jawab ke tidak. Yang penting pengalaman kita menjawab soalan ni ya. Pengalaman. Okey, kita tengok berapakah nilai jawapan yang kamu dapat untuk okey B. Wah, dengan penuh keyakinan nampaknya. Okey. Tahniah Khalida, tahniah Fazli. Okey, alhamdulillah. Okey, tahniah Nabila. Okey, tahniah Alif, tahniah Yazid. Tahniah Ani Jazila. Tahniah Nasrul. Sebelum itu, cikgu minta maaf banyak-banyak ya kepada kamu yang ingin datang ke rumah cikgu pada malam ini. Cikgu terpaksa hold dulu. Bukan cikgu, sebenarnya di rumah ni tiada yang positif. Tetapi kelas pada hari Sabtu lalu ada seorang budak sekolah rendah. Sekolah rendah. Kan dorang tuition di sini ada seorang yang positif. Jadi cikgu tidak berani buat dululah di rumah ya kelas. Jadi kita mula, insyaAllah minggu depan boleh sudah. Okay, siapa yang mau datang ke rumah tu minggu depan boleh sudah. Okay, so untuk SPM 3 ini tahniah rata-rata memberikan jawapan B. Soalan ni very easy sebab apa? Okay, Puan N telah mengalami kemalangan yang menyebabkan kos membaiki keretanya. Okay, maksudnya nilai pampasan yang patutnya diterima adalah 1550 kan? Okay, tetapi dia sudah Puan N mempunyai peruntukan deductible-nya 350. Siapa yang keluarkan kos 350 ni sebenarnya kelas? Deductible ni dikeluarkan sebelum kemalangan berlaku kelas. Dia memang sudah ada sedia. Sekali lagi, siapa yang menyediakan deductible ni? Siapa yang memperuntukkan deductible ni? Kos siapa? Kos pihak insurans ke kita sebagai pemegang polisi kelas? Kita sendiri, bagus. Maksudnya tadi telah cikgu maklumkan, maksudnya sudah tertanam dalam hati kamu lah. Jadi kelas, untuk ini dia tidak ada cerita co-insurance ke apakah, dia sudah bagi tahu kos membaiki itu adalah 1550, kita kena tolak dengan 350.
Dan kamu dapat berapa? 1.200 kan? Okey, jadi tahniah semua, alhamdulillah. Jadi kamu sangat menguasai. Mari kita teruskan. Okey, 29. Okey, ini kita buat sama-sama. Sebenarnya, sejujurnya kamu pernah dengar ke perkataan co-insurance ni? Kamu pernah dengar ke perkataan co-insurance? Ke baru malam ni kamu baru perasan ada perkataan co-insurance atau sebelum ni sudah ada tapi kamu hanya dengar tapi kamu tidak tahu apa itu co-insurance? Jarang, okey. Tapi kalau kamu perasan tadi kan, daripada soalan 1, 2 ada perkataan co-insurance, betul? Okey. Jadi di sini apakah maksud co-insurance? 80 per 20. Dia macam 80 tu siapa? Adakah syarikat atau 20 tu adalah siapa? Adakah pemegang polisi? Jadi kalau yang begini kelas, di atas ni untuk syarikat, insurans, di bawah ni adalah untuk pemegang polisi. Jadi kalau daripada cikgu punya penerangan tu kelas, mana satu jawapannya? 29 ni, apakah maksud co-insurance? Mana satu kamu rasa dia punya jawapan? Daripada penerangan cikgu tadi tu, yang di atas tu adalah untuk pemegang polisi, yang di bawah itu adalah untuk di atas adalah untuk syarikat, di bawah adalah untuk pemegang polisi. Okey, semua kata A. Sebab pemegang polisi di situ. Kamu tengok B, B pun pemegang polisi juga. Jadi kamu boleh tengok betul-betul masih ada ruang untuk kamu memikirkan jawapan 29 kelas. Puas hati sudah Tok Aiman Hakim, Ashraf. Puas hati dengan jawapan ni. Sorry ya cikgu buat awal. Cikgu takut mengantuk. Lock. Oh, yakin. Oh, Pazli pun lock. Yazid? Belum lock lagi Yazid? Alif? Belum lock lagi? Lock jawapan. Mana wanita? Khalida? Risha? Adakah Risha dalam ni? Okey, semua lock nampaknya? Yakin? Seminit lagi. Cikgu pun baru menghayati benda ni. Nanti cikgu cuba cari lagi dia punya fakta kelas supaya kita lebih memahami. Bukan untuk SPM saja tapi mungkin mana tahu satu hari nanti kamu menjadi penjual insurans kan? Atau kamu beli insurans. Okey. Nampaknya lain tidak merespon. Jadi kelas kamu punya jawapan A tetapi jawapannya adalah B. Nampak? Pemegang polisi membayar 20% daripada premium. Maksudnya ini 20% ini maksudnya pemegang polisi itu membayar 20% kelas. Membayar 20% daripada premium. Okey, pemegang polisi membayar 20% daripada premium. Itu maksudnya. Okey? Clear? Manalah tahu kena tanya apakah co-insurance. Jadi itu maksudnya. Pemegang polisi membayar 20% daripada premium. Okey? Kita teruskan. Ini menarik kelas. Okey. So SPM 5 ini soalan kertas 1 masih. So cikgu bagi 3 minit lah. Boleh? 7.49 hingga 7.52. Okey, sila. Sila cuba.
Okey. Ada 2 minit lagi kelas. Ada perkataan co-insurance. Okey. Yazid punya jawapan C. Okey, Ashraf A. Fazli C. Ashraf sudah tengok YouTube insurans ni kah? Kah belum? Okey. Okey, yang lain? Okey. Aiman sudah tengok kah ni? YouTube ni? Belum? Nabila pun belum tengok? Sebelum tidur nanti tengok ah. Okey, Khalida sudah tengok? Okey. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Okey kelas, mari kamu tengok macam mana cikgu cuba menjawab soalan ni. Okey, sebenarnya kelas soalan insurans ni kan apa ni berbagai bentuk soalan. Jadi kita kena membuat banyak soalan kelas asal kita tidak tahu bentuk apa yang akan keluar SPM nanti. Jadi untuk ini nilai yang sini ni tanggung untuk insurans adalah 36,000, betul? Dan deductible-nya adalah sebanyak berapa? 500. Kita tolak dulu. Jadi 36,000 tolak 500. So kita dapat 35,500 kan? Okey, kemudian berapakah dia punya co-insurance-nya? 25%. Sebab yang ditanggung di sini ni. Jadi kita ambil yang di bawah ya. Okey, jadi darab 25%. So kita dapat di sana 88 berapa tadi tu? 8875 kan? Okey, tetapi kan dikata hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Nini sendiri. Ada lagi kos yang kita kena tambah di sini. Berapa kamu rasa? Kos yang kena tambah selain daripada 8875 ni kelas. Khalida kata 500. Tadi kan cikgu cakap deductible tu ditanggung oleh siapa? Aiman. 500 deductible tu ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh siapa kelas? Pemegang polisi, betul? Jadi nilai kos yang ditanggung oleh si Nini
selain daripada ini kena tambah dengan 500 kelas. Jadi bila kamu totalkan berapa jawapannya? 8875 tambah 500. Aiman. Kamu lock A. Jadi bukan A jawapannya. Jawapannya apa? B. Paham ke tu maksudnya tu? Paham ke tu kelas? Kenapa kita paham dah kenapa kita kena tambah 500? Paham ke tidak kenapa kita kena tambah 500? Okey. Clear sudah? 1, 2, 3 kelas? Serius betul kamu Boleh respon 1, 2, 3 kelas? Ya, serius tu bagus juga. Tapi jawab bah cikgu punya apa ni kan. Berkomunikasi bah kita. Jangan bah biar cikgu bersendirian. Betul-betul kamu biarkan cikgu bersendirian. Okey, tak apalah. Okey, kita terus ya. Betul ke jawapannya B? Betul, okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, sila jawab soalan 6 ini kelas. Ini kalau kamu nampak tadi dari mula sampai akhir soalan objektif kan? Kali ini soalan di kertas 2. Okey, cuba jawab kelas. Oh, sorry. Sorry, Aiman. Ya, baru cikgu perasan. Terima kasih ya. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Jangan sedih, okey? Okey, terus jawab ya soalan 6. Cikgu harap kali ini kamu berjaya jawab. Okey, kita tengok siapa yang berjaya. Okey, Tania Nasrul. Ada yang 6650, ada yang 6610. Jangan lupa deductible. Adakah kamu sudah masukkan deductible? Okay. Oh, Fazli, very clear. Alhamdulillah. Maksudnya kamu telah memahamilah kan? Cara penyelesaian soalan. Jadi kelas, seperti yang cikgu maklumkanlah, kita tidak tahu apa soalan yang akan ditanya, tapi kita cuba berusaha menjawab pelbagai jenis soalan. Jadi untuk hari ini, Tania, untuk ini
kamu telah berjaya menjawab soalan ini dengan baik ya. Jadi langkah pertama tu apa? Kita mulakan dengan 30250. Kita tolak dengan deductible-nya 700, betul? Sama kan macam soalan di atas tadi. Kebetulan ya. Cikgu cuba mencari soalan yang boleh meningkatkan kefahaman kita bersamalah. Saat cikgu ini pun tahun kedua, tahun pertama. Tahun pertama lah kan? Tahun pertama. Sukatan ni 29550. Okey, lepas itu berapa dia punya co-insurance-nya? 20%. Jadi darab 20%. Okey, itu yang dia kena tanggung, 20%. 5910 kan, dan 5910 itu kena tambah lagi dengan deductible tadi, so itu yang ditanggungnya. 6610. Ya, apa dia Ashraf? Sebab Ashraf dia tanya di sini, cikgu pun tertanya-tanya juga semasa cikgu menjawab soalan ni ya. Dia tanya hitung bayaran kos yang ditanggung untuk Khairul. Macam tadi tu itu prosedur pengiraan. Tapi bila di akhir tu dia tanya balik berapa kos yang ditanggung oleh pemegang polisi tu. Jadi maksudnya 700 itu kena tambah balik. Okey, bolehkah? Dia kata cikgu punya jawapan. Ya, sebenarnya soalan tu pun bermain-main dalam fikiran cikgu juga sebelum ni. Cikgu buat dulu soalan di kelas A sebelum kamu buat. Sebab insurans ni adalah tajuk baru kelas A, tajuk yang baru sukatan baru kan? Di tahun 2021 tahun lalu. Okey? Alright, so untuk insurans telah selesai. Jadi kalau ada lagi cikgu jumpa soalan-soalan yang lain nanti, cikgu akan tambah lagi, okey? Okey, kita teruskan lagi kepada malam ni ada dua perkara ya yang ingin cikgu berikan kepada kamu. Cikgu ingin memberikan sedikit kertas satu dan baki nanti kertas dua yang kita belum sempat habiskan pada minggu lalu. Alright, okey. So, untuk paper 1 ni cikgu akan bagi semua soalan yang memang kita boleh score. Kamu boleh skor. Ini adalah soalan percubaan negeri Terengganu tahun 2021. So, kita cuba training menjawab soalan dalam masa 1 minit 30 saat. So, 8, cikgu bagi 2 minit lah kan? 8, 3 minit hingga 8, 5 minit training. Sila. Lebih cepat, lebih bagus. Especially soalan senang. Kita buat paper 1 dulu sikit lah. Mengantuk, minum air putih banyak-banyak. Wah, si. Okey. Tania. Okey. So, rata-rata telah memberikan jawapan. Memang, kalau ikutkan soalan ni kita target 1 minit lah. Okey, Tania Ani Jazila. Asma sudah adakah? Asma sudah ada masuk dalam ni? Ada. Okey. Okey, kita teruskan. Asal nama Asma belum naik. Okey. So, 301.45 tambah dengan 1.96 darab 8. Jadi kita dapat 317.13, betul? Kemudian kita mau bundarkan kepada betul dua angka bererti. Jadi dua angka bererti, jadi 1, 2, kita tengok di satu ni sebelahnya adalah 7. Maksudnya tambah 2, betul? Jadi jawapannya adalah
Kenapa kamu jawab 317? Yakin jawabnya C? Kenapa semua jawab C? Las, 2 angka berarti. Puas hati kamu tuh. Kan dia kata 317 poin berapa? Poin 13 kan? Betul kepada 2 angka berarti 12. Okey, ada yang kata A, ada yang kata D. Alif, kita tidak boleh jawab A sebab nilainya di sini ratus, betul? Jadi kalau ratus tidak mungkin dia akan jadi puluh. Di sini sudah out. Clear kan? Kenapa bukan A, Alif? Kan di sana 317.13. Nilai 300 itu tidak mungkin menjadi 32. Jadi yang mungkin adalah B, C dan D lah. Kan? Jadi kalau 2 angka berarti, okey, cikgu besarkan lagi. 317.13. Okey, 2 angka berarti. Kita tengok dari depan lah. 1, 2. Okey, jadi sekarang kita nampak yang berwarna purple ni, ini 7. Lebih daripada 5 dan ke atas kan? Tambah 1 lah kan? Jadi maksudnya menjadi 2, betul? Tapi kita tidak boleh tulis 32. Kita kena tulis 320. Okay? So clear, rata-rata memberikan jawapan C tadi ya. Okay, 1, 2, 3. 1 sudah out kamu punya ni. Jadi kena berhati-hati kelas A. Okay, kena berhati-hati. Okay, boleh respon 1, 2, 3. Jadi nanti bila kamu jawab soalannya, kepada yang Muslim, kamu banyak berselawatlah kelas A. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kamu salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ataupun kamu ambil yang pendek saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kamu lupa, kamu berselawatlah banyak-banyak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, banyak-banyak kelas. InsyaAllah nanti Allah akan memberikan kamu ingatan. Yakinlah. Yakin. Okay. Cikgu pernah ya, ada masa cikgu SPM ada 2-3 paper. Cikgu tiba-tiba bingung sebab soalannya soalan kebat. Sedangkan latihan yang cikgu biasa buat adalah soalan biasa. Seingat cikgu soalan sastra, perdagangan dan ekonomi lah masa tu. Tapi alhamdulillah selepas 30 minit cikgu banyak-banyak berzikir kan. Cikgu dapat ketiga-tiga paper tu A+. Zaman sekarang A+ lah, masa tu A1. Maksudnya ketiga-tiga paper yang cikgu lambat menjawab tu kerana cikgu macam bingung kan. Cikgu dapat A+ lah, begitu. Okay. Jadi maksudnya kalau kita macam kamu bingung kan, kamu kena bertenang. Kamu kena banyak bertenang. Okay. Jangan panik, kita kena bertenang. Tapi sebelum bertenang tu yang sekarang ni kena struggle lah. Kita kena berusaha buat latihan supaya Allah memberikan kamu ilham nanti semasa kamu peperiksaan. Ini hanya ujian dunia ya kelas. Beginilah ujian dunia, apalagi ujian kita nanti di alam kubur dan di alam yang seterusnya nanti. Okay? Maksudnya dalam hidup kita ini kita kena bersedia. Kena bersedia. Okay, kita teruskan. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Cikgu beri masa 8-9 minit hingga 8-11 minit. Lagi cepat, lagi bagus. Soalan ni senang. Okay, Tania Aiman dalam memberikan jawapan nampaknya. Tania Nasrul.
Terus masih ada masa. Yang lain? Baru 2 soalan, 2 soalan 2 orang. Ada 1 minit lagi kelas. Baca soalan bahasa Melayu tu. Okey, Taneh Yazid. Setakat ni baru 3 orang. Okey, tak apa. Tak pasti tak apa. Yang penting apa? Yang penting mencoba. Tania. Okey, masa telah tamat. Kelas, dia kata di sini, cari hasil tambah 0.0581 tambah. Dia buat dalam perkataan, macam berpantun lah soalan ni kan. Soalan pun pandai berpantun. Okey. Jadi kita ambillah kalkulator, bukannya kita kira pakai sempua. Jadi 0.0581 tambah 34.6 darab 10 payung negatif 3. So kamu dapat 0.0927 kan? Semua dapat dalam kalkulator begitu kan? Jadi ini kita mau dalam bentuk piawai. Jadi 1, 2. Kalau ke kanan apa kelas? Kalau ke kanan apa? Ke kanan negatif berapa kali lompat tu? 1, 2. Dan ingat kalau ke kanan negatif, kalau ke kiri positif. Dan nilai itu mesti lebih daripada 1 dan kurang daripada 10 macam ini kan. Dia kurang 10, RM9.27. Dan dia lebih daripada 1 sebab 9 point. Clear? Jawapannya adalah apa tu? Jawapannya adalah 9.27, 10 negatif 2. B. Tapi rata-rata memberikan jawapan C. Confused. Kan? B ya. Jadi betul lah Alif jawapan kamu B. Aiman jawab apa tadi? C kah? Alhamdulillah. Jadi ingatlah buat sedikit note di sana. Ke kanan negatif, ke kiri positif. Maksudnya kamu keliru di situ, bukan keliru, mungkin LUPA. Okey, seterusnya. Nombor 3, sama juga 2 minit dari sekarang. Ini pun senang. Karen jangan lupa tanda kehadiran. Kenapa Silina masuk kelas Jarang dia masuk kelas ni. Okey, Tania. Ramai yang menjawab Mungkin ini senang soalannya mungkin kan? Okey. Kita tengok Cikgu kurungkanlah. 0.072. Okay, thank you Fazli.
kurungan 2 darab 10 payung 3. Ada lagi 3 di luar kan? Jadi jawapannya betul. Oh, ini sudah terang lagi bersuluh ya kelas. Tahniah semua. Alhamdulillah. Terus menarik soalannya. Ya, ini makanan kamu lah nih. Ayo, ayo. Ayo 2 menit. Ting ting ting. Ting 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 ting. Okey, Tania Aiman. Mendahului nampaknya. Jangan di soalan lain, ada masa lagi. Tania Nasrul. Okey, semua memberikan jawapan C. Cikgu harap kamu menguasai tajuk ni. Mari kita tengok. Okey. Apa maksud soalan ni? 1P367 468 asas 10 kan ni? Jadi di sini kan asas 7. Kita tukarlah asas 10 ni kepada asas 7. Tapi asas 7 tidak ada dalam kalkulator, betul? Jadi kita buatlah ketupat. 4, 6, 8 kan? Kita buat ketupat begini. Kita mau tukar asas berapa? 7. Jadi ini pangkah lah. 7, 7, 7, 7. Begitu. Jadi ambil kalkulator. Kita guna kalkulator kita ni. 4, 6, 8, ABC 7. Bagi 7. 6, 6, 7 kan? Maksudnya itu asas 7. Kita salin 66. Bakinya 6. Begitu. Okay, ambil lagi kalkulator. Adakah 66 boleh bagi 7? Boleh, sebab 66 lebih besar daripada 7. 66 ABC 7. 93. Adakah 9 lebih besar daripada 7? Ya, boleh lagi dibahagi. Senangnya matematik. 9 bahagi 7. So 1, 2. 7 tu bakinya kan? Bukan baki, asas 7. Jadi 1, 2. Jadi adakah 1 boleh lagi dibahagi dengan 7? Tak boleh. Jadi sekarang jawapannya adalah ini. Kasut ataupun stokin. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Jadi P adalah 2. Alhamdulillah, maksudnya kamu telah menguasai. Okay, clear? Okay, terus soalan nombor 5. 2 minit dari sekarang.
Okay, ada 1 minit lagi. Okey, nampaknya Nasrul sudah dapat jawapan. Yakin? Kelas, 1 minit lagi. Ayo. Mari, mari. Kita lari. Yang lain, baru Nasrul nih cikgu nampak. Khalida belum dapat jawapan, belum ada idea. Yazid sedang kira, okey. Kalau minta masa tambahan bagi tahu. Yang lain sedang kira juga. Fazli, macam mana Fazli? What the answer? Hah? Terkesima? Why? Panjang. Okay. Cikgu rasa cikgu ada buat video asas ni. Kalau tidak nanti cikgu buatkan lagi, okey? Saya cikgu kumpulkan satu YouTube. Ya, ada pun jawapannya tu Aiman, lock sajalah jawapan tu. Okey, yang lain? Kalau suka, katakan suka. Kalau tak suka, bagi tahu. Tertapi-tapi. Asma, dapat jawapan Asma? Karen, Karen, dapat jawapan Karen? Okey, kelas. Asas 10, kita mau dalam asas 10 kan? Asas 2 boleh tukar asas 10 ke tidak? Boleh kan? Boleh guna kalkulator kan? Kamu ambil ini kalkulator, mod, base. Okey, sekarang ni asas 2. Tekan apa? Tekan bin. Kan? Dek ni 10, bin 2, ok 8. Jadi 110 asas 2 tu tukar ke asas 10 dek 6. Tapi 7 dan 4 ada dalam kalkulator ke tidak? 7 dan 4 ada dalam kalkulator ke tidak? Okey, so apa yang kita buat jika tidak ada dalam kalkulator? 121 ini 7 kan tukar asas 10 kan? 0 1 2. Begitu juga dengan ini. 23 ni kan? Kan 4 sini
4401. Ini cara mengira asas 10 manual. Jadi 1 darab 72 tambah 2 darab 71 tambah 1 darab 70. Okey. Cuba kira berapa nih kelas? Ingat sudah, Aiman? Tahun baru Cina, jangan kamu cuti ya, jaga kamu. Orang yang sambutan baru Cina saja beraya sehari. Ni kamu pulangkan main singa. Yang dah sambutan baru Cina, kamu tuh pulang yang main bunga api berhabis. Okey, 64. Thank you. Okey, sekarang kira ni lagi Sam. 2 darab 41 tambah 3 darab 40. Okey. Ayo kirakan. Yes, 11. Thank you. Jadi cuba tambah. 64 tambah 11. $75. Okey, 75 tambah lagi dengan 6. Berapa? Jawapannya adalah Clear kah penerangan cikgu tu? 1, 2, 3. Okey, bagus. Barulah cikgu semakin bersemangat. Sampai pukul 11 pun boleh. Tidaklah. Kamu sekolah esok kan? Cikgu pun kerja. Sama kita, bah. Okey. Okey, kita... Keluar jam berapa? 9:30 kah, Alif? Okey, kita teruskan ya. Sekejap. Tajuk apa nih kelas? Polygon. Cikgu bagi 2 minit saja limit. 828 hingga 8. Okey, sila lukis gambar rajah tu kelas. Kamu tulis jawapan kamu, tidak perlu tengok ABC. Kamu tulis jawapan kamu, berapa nilai jawapan kamu? $120, okey. Macam mana yang lain? Okey. Ya, tahniah Syami. Okey, tahniah Karen dan Nasrul. Okey kelas, thank you semua. Apa maksud segitiga sama sisi? 60, 60, 60. Gitu. Tapi dia mau X. Kan? Jadi maksudnya dia tidak perlulah nilai. Perhiasan saja. Penipu punya soalan. Okey, dia tanya X saja kan? 1, 2, 3, 4. Kalau 4 berapa? 360 kan? Jadi 360. Cikgu belum tukar.
Bentar. Shift mode tak mau dia. 360 tolak 75 tolak 80. Ya betul, jawapannya 120 kelas A. Tahu kan macam mana dapat tu? Kalau 4 sudut nilainya 360. Clear? 360. Kamu dapat tadi berapa? 120. Okey, ada jawapan ha? Okey. Okey, boleh teruskan lagi kelas? Okey, sila jawab soalan 7 ni. Sila cari nilai X dan nilai Y. Okey, tulis jawapan di ruangan chat kelas. Tidak masa juga bagi ya. Okey, Tania Ashraf. Okey. Kelas, di sini dia kata poligon sekata, seia dan sekata. Semua sama. Jadi berapa tu? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tolak 2 darab 180. Jadi berapa tu? Okey, kirakan kelas. 6 tolak 2 darab 180 berapa? 720. Betul 720? Okey, jadi kita bahagi dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuh dua kosong bagi 6 berapa? 120 ha? 120 kan? Jadi garis lurus 180 dan 120 60. Okey, kan dia mau nilai P dan Q kelas. Jadi sini ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4 kan? Kalau 4, 3, 6, 0 kan? Tolak 60, tolak 240. Okey? Boleh ya semua? Okey. Okey, so kita rest dulu untuk soalan kertas 1.
So kita ready untuk soalan kertas seterusnya, kertas 2. Okay. Boleh minum-minum dulu kelas. Ambil minuman, minum dulu. Cikgu bagi rehat 5 minit boleh? 5 minit. 8.40 kita masuk balik. Okay, jangan keluar. Maksudnya kamu rehat 4 minit. Okey kelas, semua sudah berada di dalam? Okey, boleh tulis 1 kalau sudah ada di sini. Baik, baru seorang. Yang lain ke jamban mungkin. Okey. Thank you. So kita boleh mulai ya kelas. Mari kita tengok cikgu buat pilihan soalan. Sikit lagi kita buat paper 1. Okey, paper 1 ni kita akan sambung lagi nanti, tapi kita buat lagi sikit. So cikgu mau habiskan kertas 2 negeri apa tu, Kelantan kah? Okey, nampak soalan di hadapan? Soalan nombor 34. Okey, cikgu mau kamu jawab soalan ni sekarang kelas. Ubahan. Sila jawab sekarang 8.40 hingga 8.42. Ubahan. Okey, masih ingat? Masih kekal ingat?
Okey, Tania Aiman, yang lain? Ada seminit lagi kelas? Apa, ada seminit lagi? Okey, tahniah semua. Mari kita semak jawapan untuk soalan ubahan. Okey, so untuk memudahkan kita akan buat dua jadual lah. Okey, supaya kita mengurangkan kekeliruan. Q berubah secara langsung dengan P dan songsang dengan R. Jadi kita akan letak K di hadapan, betul? Objektif tabel pertama untuk mendapatkan apa? Mendapatkan nilai K. Jadi kita ambil ni yang penuh, full. Q 1/9. K kita tak tahu. P-nya adalah 1/3. Kemudian R 12. Berapa K kamu dapat kelas? Berapa K-nya Karen? 4. Thank you. Tahu kan semua cuma nak tekan kalkulator kelas? Jadi kalau sebelah kita sudah tulis Q sama dengan KP per R, di sebelah pun tulis salin. Jadi ini jangan pakai lagi. QY tambah 5. Kemudian K, berapa K tadi? K 4. Kemudian P, P-nya adalah 20. Ini ya. 20 per R. R 2.5. Jadi tekan saja kalkulator kelas. Berapa nilai yang kamu dapat? Berapa nilai Y itu? Semua tahu kan cuma nak mau tekan kalkulator. Alpha X tambah 5 alpha sob kalkulat. 4 kurungan 20 kurungan per 2.5. Alif dapatkan Alif? 27? Alif tahu kan cuma nak mau tekan kalkulator tu? Okay, thank you. Thank you kerana memberikan respon. Okay, mari kita buat lagi soalan kelas. Masih lagi ubahan. Ayo, sikit lagi. Kertas 1. Okay, tanyanya Zip. Tanya Alif. Tanya Aiman. Tanya Nasrul.
Okey, terima kasih semua. T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2R, kan? Okey, jadi maksudnya di atas K lah. Okey? Tapi adakah jawapan seperti ini? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi mungkin T. Okey kelas. So sekarang ni dalam pilihan tidak ada ini. Okey, dan di sini kita tidak perlu letak K, 1K. Kita anggap K itu 1K, betul? K itu 1K. K itu adalah 1K lah, begitu ah. Jadi yang punca ni kita boleh tukar jadi 1/2 kelas. Kita boleh tukar menjadi 1/2. Jadi jawapannya adalah T sama dengan, kan K itu tidak perlu tulis, kita tulis sini 1 lah saja. 1/R1/2. Jadi jawapannya adalah C. Ingat tak, mana tahu ada yang kenapa pula jadi 1/2. Kalau contohlah punca kuasa 3 kan. Punca kuasa 3 P contohnya. Jadi P 1/3. Okey? Clear kelas? Yang itu cikgu harap clear, okey? Okey, seterusnya cikgu bagi lagi sedikit kertas 1 ya kelas. Sedikit lagi cikgu bagi soalan yang agak mudah, sekejap ah. Kena tapis soalan. Okey, sila jawab soalan nombor 26. Ini indeks. Ini agak senang juga lah soalannya kelas A. Okey, terima kasih Khalida. Ya, terima kasih Alif. Okey, rata-rata memberikan jawapan A. Okey, mari kita semak. V2W3 kan? Okey, tiada indeks letak 1. Kurungan tu kita buka V1/3 W6. Nampak? Okey, sekarang kalau bahagi kita akan tolak 2 tolak 3. W 3 tolak 6. V -1, W -3. Jadi jawapannya apa kelas? Betul. Sudah terang lagi bersuluh. Tahniah, bagus. Okey. Seterusnya. Sila jawab soalan nombor 25.
Okey, semua sudah berjaya? Okey kelas, 3 negatif 1y per 2, 5 tolak 1y. Okey. Jadi antara pecahan dan perpuluhan mana lagi besar? Okey kelas, jadi untuk menjawab soalan ni, okey, negatif 1 per 2 dengan negatif 1 mana lagi besar? Okey, jadi ini negatif 1 per 2 dan ini negatif 1 kan? Ini macam seolah-olah negatif 0.5. Okey, jadi sekarang mana lagi besar? Negatif 1 per 2 ke negatif 1? Okey, so kita akan kumpulkan kelas. Negatif 3, 1y per 2 ni biarkan. Ini menjadi positif 1y. Nampak tu kita dah pindahkan negatif 1 tu ke sebelah sini. Supaya dia berkumpul dengan negatif 1 per 2 tu. Negatif 1 per 2y. Jadi y tu kita sudah tahu berada di sini kelas. Nampak? Y tu kita sudah tahu berada di sebelah kiri. Jadi tinggal kamu tekan kalkulator saja lagi. Cuba tekan 3 tolak 1 per 2y. 1 per 2y tambah 1y lebih besar daripada 5. Cuba kamu tekan. Berapa dapatnya? Negatif 1 per 2 kah? Berapa nilai yang kamu perolehi? Empat Jadi jawapannya adalah D kan? Betul semua D? Okey, cikgu anggap betul lah tu walaupun kamu tidak memberikan respon. Okey. Okey kelas, cukup dulu untuk paper 1. Okey, ada peluang kita akan kupas lagi atas satu tu. Okey, kita akan masuk paper 2. Okey. Sebentar. Okey, kalau kamu perasan banyak soalan telah kita buat pada minggu sebelumnya. Jadi hari ini kita akan fokus kepada soalan matrix. Ini dia. Matrix tu jalan kerjanya pendek saja kelas. Jangan kamu stres. Okey? Nampak soalan nombor 7? Okey, cikgu bagi masa 8.56. 86 minit. Okey, sila jawab kelas. 8 berapa tu? 8.56 sehingga 92 minit. Okey, cikgu tengok siapa yang berjaya mendapatkan jawapan. Guna matriks. Okey, boleh siapa yang sudah tu boleh keluarkan analisis ya. Analisis gelang yang kamu pakai tu.
Okey, belum ada lagi, belum semua memberikan jawapan. Okey, semua kelas berjaya sudah belum? Ada masa lagi. Oh, ada masa lagi kelas. Okey, sorry, mute. Jadi X5, Y4. Semua tahu kan macam mana mau tekan kalkulator tu? X sama dengan 5, Y sama dengan 4. Hitung menggunakan kaedah matriks. Jadi macam mana kaedah matriks kelas? Macam mana jalan kerjanya? 2, 3, 4, 5, X, Y sama dengan 26, 35. Begitu. Nampak? Jadi X, Y sama dengan 1 per AD, cikgu tulis rumus balik BCD ini adalah rumus metrik AD BC.
36 dan 35. Nampak? Jadi kamu isi je maklumat ni sampai jalan kerja yang kedua. Okey? Boleh guna kaedah pembuangan. Penghapusan, maksud kamu, Cem? Kaedah penghapusan kah? Okey, tidak boleh, Sam. Sebab dia sudah arahan kamu using the matrix method. Okey, sudah di apa? Dicadangkan. Okey? Okey, clear kelas? Okey. Seterusnya, itu soalan yang kita tidak sempat buat hari itu. Sekarang kita masuk kepada tajuk. Ini. Sekejap. Okey, nampak ke soalan ni kelas? Okey, cikgu bagi 4 minit juga. Okey, sila. Okey, 2 minit lagi kelas. Okey, Tania Aiman.
Okay, ada seminit lagi terakhir. Boleh cuba. Yang lain, masa telah tamat, boleh respon kelas 1, 2, 3 sebelum cikgu explain. Masih ramai kan yang lemah tajuk ni? 1, 2, 3. Okey. Lupa ni kamu kan? Kenapa cikgu take note tajuknya? Okey. Hitung laju purata zarah itu dalam tempoh 18 saat. Apa laju purata? Apa rumus laju? Laju liau, jom makan. Tapi kalau purata laju jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Sama juga, liau, jom makan. Jumlah jarak. Jadi kita kena kira jumlah jarak dan kamu kena tengok di sini apa? Laju ke jarak? Nampak? Ini saat ke jam. Kena tengok betul-betul. Oh, laju. Ini saat. So, kalau mau kira jarak, menggunakan gambar rajah ni, so kena kita gunakan luas segitiga. Nampak ni? 1/2 ada tapaknya 6, tingginya 10. Tambah 12/6, 6. Okay, trapezium. Apa cikgu punya tulisan tu? Panjang betul, sorry ya. Kelas. Mengantuk sikit, makan ketam, masak lemak. Purata laju purata, jumlah jarak, luas segitiga. Kalau laju kelas, kalau jarak tu maksudnya luas Jadi segitiga 1/2 darab tapak, darab tinggi, tambah dengan ini 6, darab dengan 10, tambah dengan 1/2. Kalau kira trapezium ni kan jumlah jarak kan. 10 tambah 22. Mana tahu ada yang masih lemah mengira tu 22. Darab dengan 6. Okey, bahagi dengan 18. Betul ke dapat 10.33 tu? Boleh kira kelas? 6 darab 10 tambah 1/2. 10 tambah 22. Betul ke 10.33 kelas? Semua sudah kira 10.33? Okey. Jadi settle. Kemudian huraikan gerakan zarah pada tempoh 6 saat yang kedua. 6 saat yang kedua di sinilah mendatar ataupun malar. Betul atau tidak? Okey, malar. Okey, selesai. Okey. Kita teruskan kelas soalan nombor 9A. Bina satu implikasi yang sesuai untuk pasangan implikasi berikut. Tengok yang mana. Inilah tengok bahasa Melayu kelas. Kalau implikasi 1, implikasi 2. Okey, cuba tulis kelas.
Okay, apa jawapannya kelas? Dia suruh buat 2 implikasi. Panjang ah? Tulis kelas A, implikasi. Apakah implikasi? Implikasi 1, implikasi 2. Kena training. Oh, dah faham? Aiman Hakim? Aiman, implikasi bah. Implikasi 1, jika 20% daripada 30 ialah 6, maka 0.2 dalam 30 adalah sama dengan 60. Lepas tu implikasi kedua, jika 0.2 darab 30 sama dengan 60, maka 20% daripada 30 adalah 6. Terbalikkan saja kelas. Jika maka. Macam mana? Faham sudah Aiman? Ashraf? Yang lain? Okey, boleh tulis kelas? Semua tulis di ruangan chat supaya kamu ingat. Implikasi 1, implikasi 2. Okey, boleh type sekarang, all of you. Share di ruangan chat. Senang kelas tapi lupa. So kita jarang buat latihan tu kan. Okey, sudah tulis kelas? Jika 20% daripada 30 ialah 6, maka salin je. 0.2 dalam 30, 60. Jadi implikasi yang kedua, jika 0.2 dalam 30, maka terbalik pula. Tengah type ke tu? Perempuan-perempuan tengah type. Okey, baru implikasi 1 kan? Implikasi 2. Ya, terima kasih kerana type ya Nasrul. Penting ya kamu dengar dan tulis. Okey, yang lain belum ada lagi jawapan cikgu nampak. Terima kasih Alif. Okey, macam Sam punya jawapan. Nampak tu? Sam punya jawapan tu implikasi 1, implikasi 2. Terima kasih Sam. Jadi kalau soalan ni keluar, jangan tak jawab kelas sayang. Okay? Okay, settle untuk implikasi. Cuba tengok B. Ni senang. Apa yang kita mau tulis di permis 2 tu? Macam mana kita mau mendapatkan permis 2 kelas? Okay, cuba cikgu tunggu. Terima kasih Aiman Hakim. Terus jawab soalan 9B lagi Aiman Hakim.
15 ialah gandaan 3. Terima kasih Alif, Hakimi. Lagi yang lain? Macam mana kita mau jawab soalan ni? Masih ingat cikgu bagi kamu panduan? Panduannya adalah nombor ganjil. Potong ha? Jadi kita bina ayat daripada perkataan yang tertinggal. Jadi 15 ialah gandaan 3, betul. Kan? Semua tu tidak payahlah ditulis. Kita buat ayat yang bersesuaian. Okey, clear? 1, 2, 3. Okey kelas, sila senaraikan sampel soalan 10 ni. Senaraikan sampelnya. Okey, boleh buat sekarang senaraikan sampel. Ini keberangkalian mudah kelas. Okey, cikgu rasa 2 minit saja untuk menyenaraikan sampel ni, very easy. 1A, 1B, 1C. Kemudian apa seterusnya? Apa? Yang masih ingat cara mau senaraikan sampel? Boleh tulis sampel tu di dalam ruang chat. Okey, terima kasih Aiman Hakim. 1A, 1B, 1C. 2A, 2B, 2C. 3A, 3B, 3C. 4A, 4B, 4C. Okey, selesai. Jadi jangan lupa buat telinga ya kelas. Jangan lupa buat telinga tu. Gitu, senaraikan. Kemudian cuba tengok B tu soalannya. Satu kad berlabel nombor yang kurang daripada 4 dan satu kad berlegar pula. Apa tu? Kita jawab A dulu. Nyatakan keberanian Astagfirullah. Dengan menyerahkan semua kesudahan mungkin bagi peristiwa itu, cari keberangkalian bahawa satu kad berlabel nombor yang kurang daripada 4 dan kahwin dan satu kad berlabel huruf konsonan. Okey, kamu cari dulu semua yang pasangannya konsonan. Konsonan BC lah kan? BC. Lepas tu dia kata kad itu berlabel kurang daripada 4. Jadi 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C. Apa buruk tulisan cikgu tu? 4B, 4C, 5B, 5C. Betul atau tidak? Tapi yang 5 ni kita tidak ambil sebab dia kata kurang daripada 4. Jadi maksudnya 1B, 1C, 2B, 2C, 3B isi. Mesti berpasangan dengan nombor. 1B, 1C, 2B, 2C, 3B isi ni tidak ambil lah. Jadi 5 lah kan? Betul. 5 per berapa sampelnya? 3 kali 5, 15. Jadi jawapannya adalah berapa? Apa jawapannya kelas? 5 per 15. Betul atau tidak? Boleh dikecilkan? 1/3. Mesti dikecilkan Okey, clear ke tu?
Okey, cuba tengok dia kata satu kad nombor lebih daripada 3 atau satu kad huruf berkualiti 4. Okey, apa jawapan yang B2 tu? B2 Aiman, apa jawapannya? Satu kad nombor lebih daripada 3. Lebih daripada 3 atau ya Sam, kenapa Sam? Yang isi kan? Betul lah. Mana ada I kan? 3C, betul. Betul Sam. Jadi kena betulkan jawapan tu. Jadi jawapannya jadi berapa? 6/15. Kan? 6/15 jadi jawapannya 3 kali 2, 3 kali 5. 2/5, betul? Okey. Jadi soalan yang kedua tu, satu kad nombor lebih daripada 3 atau satu huruf vokal dipilih. Kita mau kad yang lebih daripada 3. Kita cari yang kad lebih daripada 3 kelas. Mana sudah? Terpaksa je cikgu tulis 1A, 1B, 1C. 2A, 2B, 2C. Okey, itu sampelnya. Jadi sekarang ni kita mau dikata kad itu lebih daripada 3. Jadi kad yang lebih daripada 3 ini yang cikgu tanda ni. Semua kad lebih daripada 3 kan? Kemudian dan satu huruf vokal dipilih. Kita cari lagi yang huruf vokal. Huruf vokal. Jadi jawapannya adalah 1 sudah kelas. 1/15. Faham ke tu? Boleh ke kelas? Soalan yang kedua tu. 5A. Oh, iya kan? 5A boleh ambil. Jadi 2 lah. 2/15. Thank you. Okay. 5 pun boleh ambil kelas. 5A. Lebih daripada 3 kan? Dan satu huruf vokal. Jadi 2. Betul Sam. Jadi 2/15. Tepat. Okay. Clear kelas untuk tajuk keberang kalian? Okay. Boleh kita teruskan? Boleh isi jadual ni kelas? Isi jadual ini dan jadual ini. Tolong isi. Okey, isi kelas A tabel ni, ini dan ini. Okey, tulis cepat. Masih ingat kan sama mau kira? Okey, lama juga tekan kalkulatornya. Okey, cikgu rasa ini tidak masalah, semua dapat, betul? Okey. Siapa yang ada masalah melukis graf di sini?
Okey, terima kasih semua yang memberikan jawapan untuk kawan kamu ini kelas A. Okey, jawapannya adalah negatif 8 dan 2.7. Negatif 8 dan 2.7. Okey, siapa yang di sini masih bermasalah melukis graf? Ada? Okey, semua ada kertas graf di rumah? Okey. Siapa yang tinggal di sekolah yang tiada tu? Okey, kamu jawab saja di atas kertas ke apakah? Cikgu harap kamu hantar malam ini juga, okey? Sekejap Cikgu akan hantar dia punya soalan Okey kelas. Masa kita telah sangat mencemburui ya. Cikgu akan berikan kamu latihan ni. Sebentar. Cikgu mau kamu lukis kelas. Okay, cikgu ambil sekerat ni. Jangan kerja. Okey kelas, soalan graf telah cikgu hantar di Telegram. Jadi boleh kamu buat kelas dan hantar jawapannya graf yang kamu hasilkan tu di dalam Telegram. Boleh semua? Okey kelas, kita jumpa lagi mungkin hari Ahad ini kan. InsyaAllah kamu boleh datang masa online, dalam kelas online. Nanti dari semasa ke semasa cikgu berikan kamu video ya kelas untuk membantu kamu. Okey, kita jumpa lagi kelas pada minggu hadapan. Okey, bye semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Yes, thank you. Terima kasih cikgu. Sama.